Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Koresponden TVS bersama saya Syirah Abu Mansur. Hari ini dah masuk minggu pertama kita sebagai rakyat Sarawak menjalani Perintah Kawalan Pergerakan. Bukan perkara biasa saya kira bagi kita sebagai rakyat, namun PKP ini menuntut tanggungjawab daripada setiap individu. Jadi sentiasalah kita bersama-samalah kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan dan jaga diri anda. Baik, untuk koresponden TVS kali ini kita akan bertanyakan kepada Encik Syukri berkenaan jemaah haji di Indonesia. Assalamualaikum, apa khabar Encik Syukri? Waalaikumsalam, khabar baik Syirah. Syirah apa khabar? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Indonesia? Alhamdulillah Indonesia, insyaAllah semuanya baik-baik saja. Lepas ni kita akan tanyakan sedikit perkembangan COVID-19 lah, tapi sebelum tu seperti yang kita sedia maklum, Indonesia merupakan sebuah negara dengan majoriti penduduk beragama Islam. Namun pada 3 Jun, Indonesia sekali lagi memutuskan untuk tidak menghantar jemaah haji bagi tahun ini. Dan setakat ini kerajaan Arab Saudi juga belum mengumumkan kuota haji untuk semua negara. Boleh kongsikan kepada kita kenapa pihak kerajaan Indonesia membuat keputusan untuk tidak menghantar jemaah haji bagi tahun ini? Apa faktor yang diambil kira dan sebagainya? Silakan. Ya Syirah, Indonesia menerusi kenyataan Menteri Agamanya Yaakob Cholil Qomas mengumumkan Indonesia tidak menghantar jemaah haji untuk tahun 2021. Ini tahun kedua. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia juga memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jemaah hajinya untuk tahun berkenaan. Keputusan yang dibuat itu berdasarkan penilaian kepada pandemik COVID-19 yang masih menular di seluruh dunia dan demi keselamatan jemaah dan juga bagi mengawal penularan pandemik berkenaan, dan Indonesia memutuskan untuk tidak menghantar jemaah bagi tahun ini. Ya Syirah. Dan baik, soalan ini sebenarnya berdasarkan Twitter rasmi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi pada 30 Mei 2021. Di situ ada menyatakan bahawa hanya 11 negara dibenarkan untuk menghantar jemaah haji, dan daripada 11 negara ini kita sedia maklum bahawa Indonesia tidak tersenarai juga. Namun ada laporan bahawa senarai negara ini akan ditambah selepas ini. Tapi Indonesia lebih awal mengumumkan untuk tidak menghantarkan jemaah haji. Mengapa ini terjadi, Cik Syukri? Ya Syirah, jika kita lihat Arab Saudi sebenarnya belum memberikan sebarang kuota kepada mana-mana negara setakat ini untuk jemaah haji. Seperti kita sedia maklum, jemaah haji dari Indonesia adalah terbesar di dunia. Sebelum pandemik, lebih 200,000 kuota jemaah haji diberikan Arab Saudi kepada Indonesia. Terakhir pada 2019, lebih 231,000 jemaah haji dari Indonesia. Jumlah yang besar dan memerlukan persiapan yang besar dan sangat rapi. Setakat ini menurut Menteri Agama Indonesia, kerajaan Arab Saudi belum memberikan kuota, belum membincangkan atau menandatangani nota kesefahaman berkenaan persiapan dan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun ini. Jadi dengan mengambil kira kesannya terhadap persiapan pengurusan haji melibatkan kontrak dan jadual penerbangan, persiapan dokumen perjalanan, persiapan petugas haji, persiapan bimbingan, persiapan hotel, penginapan dan sebagainya. Jadi tidak mudah sekiranya kuota ini diberikan pada saat akhir menjelang ibadat haji, dan Indonesia memutuskan untuk tidak menghantar jemaah bagi tahun ini. Betul. Dan keadaan ini pun sebenarnya mengambil kira keselamatan dan kesihatan jemaah-jemaah haji, kerana kita sedia maklum pandemik COVID-19 masih menular di seluruh negara. Dan dah alang-alang kita bercakap mengenai pandemik COVID-19, mungkin boleh Encik Syukri kongsikan kepada kita perkembangan COVID-19 di Indonesia. Silakan. Ya Syirah, setakat jumlah kes positif COVID di Indonesia setakat ini telah mencecah lebih 1.8 juta kes keseluruhan. Jumlah pesakit yang direkodkan telah sembuh lebih 1.6 juta. Setakat ini juga lebih 17 juta telah diberikan suntikan pertama vaksin, dan mereka yang menerima vaksin kedua hampir 11 juta orang. Ya Syirah. Dan Syukri, kalau di Malaysia setakat ni kita masih memegang rekod dengan angka 8. Namun kita harus sentiasa positif kerana perjuangan kita masih belum berakhir, dan semoga usaha kerajaan melaksanakan PKP baik di Semenanjung ataupun di Sabah ataupun di Sarawak ketika ini
semoga ianya berhasil untuk melandaikan lekuk penularan COVID-19. Baik Encik Syukri, terima kasih untuk laporan hari ini. Jaga diri di sana. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini dalam Koresponden TVS. Masih lagi dalam Koresponden TVS. Kali ini bersama dengan Puan Masita untuk kita ketahui perkembangan vaksin di sana kerana kita difahamkan terdapat seorang remaja berusia 16 tahun diberikan dos pertama vaksin Moderna secara salah. Dan kejadian itu berlaku pada 3 Jun beberapa hari lepas, iaitu pada hari pertama program vaksinasi negara diperluaskan kepada sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi di Singapura. Jadi Puan, apa reaksi segera kerajaan terhadap isu ini? Ya, sebagai reaksi segera kerajaan Singapura, pada awal pagi tadi mereka mengeluarkan kenyataan menyatakan bahawa remaja itu diberikan secara salah vaksin Moderna di pusat vaksinasi yang terletak di Kelab Masyarakat Kolam Air. Ia dikesan setelah kaki tangan di pusat vaksinasi tersebut mendapat tahu bahawa remaja lelaki itu berusia bawah 18 tahun semasa tempoh pemantauan selepas divaksin. Sebagai langkah berjaga-jaga tambahan, remaja itu telah diletakkan di bawah pengawasan selama 50 minit dan beliau berada dalam keadaan baik. Berdasarkan maklumat di laman Kementerian Kesihatan Singapura, pusat vaksinasi di Kelab Masyarakat Kolam Air tersebut hanya menawarkan vaksin Moderna. Siasatan mendapati tarikh lahir remaja berkenaan salah dimasukkan semasa membuat pendaftaran. Ini mengakibatkan usianya didaftarkan secara tidak betul sebagai berusia 18 tahun ke atas. Kaki tangan pusat vaksinasi gagal mengesahkan usia remaja itu semasa pendaftaran yang sepatutnya dilakukan. Para individu berusia bawah 18 tahun hanya ditawarkan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech berdasarkan kelulusan kesesuaian perubatan penguasa sains kesihatan atau HSA bagi vaksin-vaksin tersebut. Para individu berusia 18 tahun ke atas boleh memilih antara Pfizer, BioNTech atau Moderna. Dalam kenyataan bersama yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan Singapura, mereka menyatakan bahawa keselamatan mereka yang menerima vaksin adalah keutamaan nombor 1 dan mereka memandang serius terhadap kejadian ini. Mereka juga memohon maaf atas kesulitan dan kegelisahan yang dialami dan telah menghubungi ibu bapa remaja berkenaan untuk menjelaskan situasi tersebut. Kata mereka secara satu segmen akan menyeluruh terhadap proses dalaman di pusat-pusat vaksinasi telah dijalankan oleh Kementerian Kesihatan bagi mengelakkan kejadian serupa daripada berulang. Jadi bagaimana jatuhan kuasa pakar bagi vaksinasi COVID melihat perkara sebegini? Jatuhan kuasa pakar bagi vaksinasi COVID-19 Singapura menyatakan mereka telah meneliti semula kejadian itu dan tidak menjangkakan sebarang isu keselamatan daripada pemberian vaksin 19 Moderna kepada remaja tersebut. Pasukan perubatan akan berunding dengan jawatan kuasa pakar tersebut tentang langkah yang terbaik bagi remaja itu dalam menyelesaikan vaksinasinya. Jawatan kuasa itu juga menarik perhatian bahawa data daripada ujian yang melibatkan lebih daripada 3,700 remaja berusia 12 hingga 17 tahun mendapati bahawa vaksin COVID-19 Moderna adalah selamat dan berkesan dalam kalangan remaja dengan tiada isu keselamatan yang ketara dikenal pasti. Sebilangan besar kesan sampingan yang dialami adalah ringan atau sederhana, yang lazimnya dialami adalah rasa sengal pada tempat suntikan, pening, keletihan, sakit otot dan rasa seram sejuk. Menurut jawatankuasa itu, jawatankuasa itu berkata mereka akan terus memantau bukti global dan perkembangan vaksin-vaksin COVID-19 yang teliti secara khusus data-data baru mengenai keberkesanan dan keselamatan penggunaan vaksin bagi kumpulan penduduk sedang lebih ramai orang divaksin di seluruh dunia dan dalam republik ini sendiri. Sekian sahaja laporan saya untuk minggu ini.
Terima kasih. Baik, terima kasih Puan untuk laporan hari ini. Nampaknya kita pun dah berada di penghujung rancangan. Banyak lagi sebenarnya yang akan dilaporkan oleh koresponden TVS kita. Tapi kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syira Abang Mansur, jaga diri Malaysia.